قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila mati saja dan dibaringkan jenazahnya di dalam kubur itu, lalu kebanyakan mulut-mulut mereka mula sebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup ke atas dunia dahulu. Jika aku diberi peluang untuk hidup, aku akan buat balik amalan-amalan soleh yang aku tertinggal dahulu, ya Allah. Sebut pada orang yang demikian, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kamu untuk hidup kembali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati imam, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Di saat mana Allah panjangkan umur kita, yang kita semakin mudah-mudahan semakin panjangnya umur kita, semakin taatlah kita. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang Allah panjangkan umur dia. Semakin panjang umurnya, semakin cantik amalannya, semakin dekat dia dengan Allah. Seburuk-buruk manusia orang yang Allah panjangkan umurnya, semakin panjang umurnya, semakin buruk amalannya. Alhamdulillah, malam ini kita dipanggil untuk bertamu dalam rumah Allah ini. Duduk sekejap di antara maghrib dan isyak. Kala mana kita datang, kita menjadi tetamu kepada Allah ini, kita sentiasa mengimpikan bahawa bila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa sebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, dalam sibuk-sibuk kita dan banyak tugasan harian kita, kita datang sekejap bagi kita mempersiapkan bekalan perjalanan hidup kita. Kita datang, tuan-tuan, bila kita boleh datang ini, kita tahu bahawa perjalanan hidup kita tidak sekadar untuk dunia saja. Perjalanan hidup ini Allah jadikan panjang lagi masa kita yang perlu kita lalui. Sebab itu kita sanggup duduk sekejap, duduk di antara maghrib dan isyak, bagi tujuan nak betulkan perjalanan hidup kita. Bimbang-bimbang hidup kita ni senang untuk tergelincir, senang je untuk kita terjauh daripada jalan Allah. Sehingga kan tiap-tiap hari mulut kita sentiasa baca doa. Tiap kali mana kita solat, mulut kita akan sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Untuk apa bimbing ke jalan yang lurus? Bimbing jalan yang lurus. Kalau kita bayang jalan yang lurus tak perlu dibimbing. Jalan yang bengkang-bengkok tu perlu dibimbing untuk betulkan balik jalan hidup.
Tapi dalam hidup kita diajar supaya kita baca doa. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kami, tunjukkanlah, bimbingkanlah kami di jalan yang lurus, ke jalan yang lurus ya Allah. Kenapa? Kerana tak mudah melalui jalan yang lurus ini. Kalau mana kita hidup di atas dunia, ramai di kalangan kita tergelincir, ramai di kalangan kita tak bersiap pun. Dan bila kita hidup dalam hidup kita ini, ramai di kalangan kita jadi hanyut dan leka dengan dunia ini. Allah pesan banyak kali dalam Quran supaya kita pandang, jangan kita nampak pandangan kita ringkas dan kejap, jangan. Padahal perjalanan kita ni panjang lagi. Allah ingatkan kita. Allah sebut dalam Quran banyak kali, alhaakumut takatsur. Kamu jangan sibuk dengan dilekakan dengan membanyak harta benda kamu. Bila kamu terjaga dalam hidup kamu ni, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu tersumbat dalam lubang kubur, baru kamu tercelit mata kamu. Zurtumul maqabir. Sama juga dengan ayat yang lain, Allah tegur, bila hidup atas dunia ni, jangan kamu leka dengan dunia. Jangan kamu rasa dunia ni dah jadi matlamat dalam hidup. Jangan pada diri kamu. Bila kamu hidup di atas dunia ni, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, jangan dalam hidup kamu dilekakan dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada menyati Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah ajar, siapa yang terlibat dengan dua perkara ini, mereka ni termasuk di kalangan orang yang rugi. Kenapa jemaah sekalian? Kerana jawabnya, kerana perjalanan hidup kita ni bukan sekadar di dunia. Allah tak jadikan kita ni hidup untuk dunia. Sekejap lagi kita akan hidup lagi di alam yang ketiga. Lepas pada kita dah melalui dua alam. Alam yang pertama dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Alam ini pernah kita hidup satu ketika dahulu. Saya jamin tak ada seorang pun di kalangan kita disebut, saya tak hidup dalam kandungan ibu Ustaz. Saya orang kampung baru ni keluar daripada buluh betung Ustaz dia. Tak ada kot orang sebut saya keluar daripada buah labu Ustaz. Tak ada. Kita pernah hidup satu zaman dahulu, dipanggil zaman satu ketika dahulu kita hidup di alam kandungan ibu. Sekarang baru kita hidup di alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam dunia ni, berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Kita kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Yang di kalangan kita ni, siapa yang akan sampai dahulu, siapa yang akan kemudian nanti. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup ini? Tak. Kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dalam hidup kita apa dia? Alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan balik. Ini satu keyakinan yang mesti dipasak setiap hari. Setiap kali mana kita solat, kita sebut Maliki Yaumiddin. Kita sebut, bila dalam Fatihah, mulut kita sebut Maliki Yaumiddin. Raja segala raja pada hari pembalasan. Allah yang menguasai pada hari pembalasan. Nak suruh kita ingat, kita ni akan bangkit balik, bangun balik. Lepas pada kita hidup di alam barzah, bangun di padang mahsyar. Waktu mana bangun di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'atsana min marqadina? Siapa yang membangkitkan kita balik daripada tempat tidur kita? Elok semalam kita tidur, kemudian hari ni kita hidup balik. Lalu dengar satu jawapan, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benar rasul-rasul dahulu. Masing-masing mula dalam keadaan bangun di padang mahsyar. Berakhirkah perjalanan hidup di padang mahsyar? Tak lagi. Perjalanan hidup di mahsyar belum lagi berakhir. Kena hidup lagi di alam yang kelima.
Alam kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Bila sampai kepada alam yang kelima, kita baca dalam Quran. Tuan-tuan baca dalam Quran, semua ayat yang Allah cerita tentang alam kelima, Allah sebut khalidina fiha abada, kekal sampai bila-bila kamu di alam tersebut. Kamu tak ada lagi mati. Bila sampai saja pada syurga, khalidina fiha abada, kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni termasuk di kalangan ahli syurga, insya-Allah. Kita doa demikian. Jangan sampai peringkat masuk dihumban ke dalam neraka. Bila sebut saja dalam neraka, kekal dalam neraka sampai bila-bila. Artinya perjalanan hidup kita ini, jemaah sekalian, dalam hidup kita ni, kita bukan berhenti dengan dunia. Jangan ada di kalangan kita, bila kita fikir tentang dunia, jadi tamak terhadap dunia. Jadilah hidup kita ni orang yang sentiasa tamak terhadap akhirat. Ya Allah pesan, walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh dan lebih kekal. Para hadirin sekalian, satu penyakit yang saya sebut di awal-awal ini, nak suruh kita faham bahawa jangan sampai satu ketika nanti timbul penyesalan dalam hidup kita. Satu penyakit yang kebanyakan di kalangan kita kena. Sekarang kita tak rasa lagi menyesal. Kenapa kita tak rasa menyesal? Sebab kita masih lagi hidup di atas dunia. Tapi akan datang satu saat di mana timbul penyesalan. Bila kita disampai masa dia, bila Allah mula cabut nyawa kita, saat mula dicabut nyawa kita, timbul penyesalan demi penyesalan yang tak berakhir. Timbul penyesal di kalangan kita. Kenapa menyesal? Kita akan tanya, kenapa menyesal? Kerana kita tak ada arah. Di waktu mana hidup atas dunia, kita hanyut dan hanyut. Kita sibuk berlumba membanyakkan harta. Kita sibuk berlumba dalam hidup kita membanyakkan jawatan. Kita sibuk dalam hidup kita membanyakkan yang disebut dengan berusaha untuk mengekalkan hidup di atas dunia. Kita tak cuba untuk berusaha untuk hidup bagaimana nak hidup di akhirat nanti. Yang ni yang menyebabkan timbul penyakit penyesalan. Kalau tuan-tuan rajin baca dalam Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang Allah cerita tentang manusia dia menyesal. Bila dalam hidup ni kita menyesal, dalam diri kita ni akan timbul penyesalan. Kali yang pertama, kita akan mula menyesal saat mana hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, kita nampak duyun-duyun para malaikat Allah turun. Sekarang kita tak nampak lagi. Bila Allah mula hijab mata mula dibuka, Allah tutup mata zahir dan Allah mula tutup mata hati. Di saat mana Allah buka mata, hijab mata kita, saat tersebut diri malaikat depan muka kita. Kebanyakan di kalangan manusia, bila berdiri saja malaikat depan mata dia, diri je malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar aja, Allah rakam mulut manusia sebut. Kebanyakan mulut manusia ni sebut apa dia? Mulut-mulut di kalangan orang nak mati ni, dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi malaikat. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa, saya nak bersedekah sekarang, ya Allah. Wa akum minas salihin, sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Allah ajar terus, jawab terus. Belum sampai saat itu, kamu dengar ni ayat ni, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh ajal bila sampai masa di kalangan kamu. Sampai je masa kamu, tak ada dah tangguh. Sekarang Allah sembunyikan masa kematian kamu. Allah jadikan dalam hidup kamu nak hidup di alam barzakh, kamu mesti melalui proses kematian. Sebelum daripada proses kematian, kamu kena lalui saat yang disebut dengan sakarat. Bila kamu nak pergi ke alam barzakh, dua benda ni kamu kena lalui dahulu. Yang pertama, kamu kena lalui sakarat. Sakarat di kalangan umat manusia
waktu mana malaikat mula diri saja, malaikat sebut terus, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Datang dah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran dalam hidup kamu. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Ulama-ulama sebut masa tu dah mula menjadi masa barzakh. Barzakh bukan di saat mana kita dalam kubur lagi, tak, tetapi barzakh waktu mana, saat mana kita di atas dunia lagi. Hidup atas dunia ni, bila hijab mata mula dibuka, tangan mula tak bergerak, kaki mula tak boleh melangkah, di saat mana malaikat mula istihar, di saat tersebut, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari, semua dah tak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Saat itu manusia, kebanyakan mulut manusia. Siapa yang sebut demikian? Ulama-ulama sebut orang yang hidup dalam keadaan buat zalim di atas dunia ini. Bagi mereka yang hidup tak tahu arah dalam hidup atas dunia, ataupun kita terlampau hanyut di atas dunia, kita akan timbul penyesalan kali yang pertama. Menyesal kali yang pertama, mulut dia sebut terus, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat bagi tahu pada Allah sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat, jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah malaikat. Saya nak bagi semua harta-harta saya, nak bagi sekarang. Wa akum minas salihin. Dan sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus pada dia, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah bila sampai ajal pada seorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang kalau sekiranya ditangguh saat kematian kamu untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali yang pertama ni, ulama-ulama sebut berduyun-duyun malaikat masuk terus ke hujung kaki. Hadis Bara' bin Azib, hadis Anas bin Malik, banyak hadis-hadis yang cerita bila saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kematian pada seorang, malaikat mula masuk terus ke hujung kaki. Sebut pada wahai roh sila keluar tu, roh orang mukmin mula berkumpul di hujung kaki. Kumpul di hujung kaki terlebih dahulu. Manakala roh yang tidak mukmin, bila sebut wahai roh sila keluar daripada jasad ini, lari bertempiaran. Lari bertempiaran tu, roh-roh ni tak nak keluar sampai nampak merah kemerahan di liang-liang Roman. Tak nak keluar. Di saat itulah malaikat mula sebut, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Datang dah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Itulah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila sebut saja begitu, malaikat mula tarik daripada hujung kaki. Bila tarik daripada hujung kaki ni, rasa sakit Allah sajalah yang tahu. Bila tanya Rasulullah, bagaimana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan di tengkuk kamu dilibas dengan 300 libasan mata pedang. Bila tanya lagi pada Rasulullah, bagaimana sakit saat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan kulit yang disiap, kemudian diheret di atas bara api yang panas, kemudian ditarik di atas kapas yang basah. Ditanya lagi, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Lalu dijawab, sakitnya saat itu bagaikan satu lengan yang besar yang dirodok masuk ke dalam, penuh lengan ini dengan duri-duri yang tajam. Bertanya lagi, macam mana sakit saat itu? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, kemudian melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Sakit tak boleh nak dibayang. Sakit tak sakitnya. Bila tanya lagi Rasulullah, macam mana sakit saat itu? Banyak hadis-hadis yang banyak yang cerita tentang bagaimana sakitnya saat sakaratul maut. Tuan-tuan boleh rujuk balik dalam kitab yang dikarang oleh Imam Qurtubi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab-kitab Imam Ghazali, cerita tentang
bagaimana sakitnya sakarat ini sendiri. Sampai peringkat disebut lagi macam mana sakit saat itu. Lalu dijawab, sakit itu kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat, saat mana dia meneran nak keluar zuriat ini, nak keluar zuriat daripada tubuh badan dia ni, peluh tadai, menggigil tangan ini, sakit kaki dalam keadaan pucat besi, sakit yang amat sangat, tegan tu. Itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Tuan-tuan baca, tuan-tuan. Bila kita baca dalam kitab sebut, kita akan jumpa cerita tentang bagaimana saat itu.